أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah. Atau dengan mudah ceritanya, kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ni tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, hanyalah dalam dua keadaan sahaja. Sama ada kita berada di atas bumi ataupun kita berada dalam bumi. Kita sedang menunggu masa dan giliran kita untuk dimasukkan ke dalam bumi. Belum sampai masanya lagi. Kan? Tidur malam tadi tu sepatutnya kita dah kena bersedia dah untuk dimasukkan ke dalam bumi. Kerana tidur itu merupakan mati kecil. Sebab tu bila kita bangun tidur, apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami kembali selepas mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Maknanya apa? Selepas mati kami, mana mati itu? Tidur tu mati. Lepas tu bila kita bangun pagi tuan-tuan, kelip mata nampak lagi kipas yang berpusing di siling rumah kita tu. Pandang kiri ataupun pandang kanan, ada isteri, ada suami, maka ucaplah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Roh yang keluar pada malam harinya dikembalikan oleh Allah, masuk kembali ke dalam jasad kita. Bayangkan kalau roh keluar tu kan, tiba-tiba nak masuk, Allah kata tak payah masuklah, duduk atas ya. Duduk langit ya, duduk atas langit. Maka apa jadi pada jasad yang di bawah itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu antara waktu syukur yang paling dituntut untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah ialah ketika kita bangun daripada tidur, kerana Allah masih mengembalikan roh kita ke dalam jasad kita, masih memanjangkan usia kita, dan bukan hanya memanjangkan usia kita, Allah Subhanahu wa taala masih lagi meneruskan segala pinjaman rezeki dan nikmat yang Allah beri pada kita. Rumah masih ada, isteri, suami, anak-anak masih ada, motor masih ada, tak hilang pun, kereta pun masih ada, semua ada belaka lagi. Nampak tak? Dan yang paling penting juga, Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat kesihatan yang berterusan buat kita. Ada di antara sahabat-sahabat kita bangun-bangun pagi je tak boleh bergerak, mata je kebit, stroke, naudzubillah min zalik. Tapi kita bangun pagi boleh bergerak sana sini, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu merupakan satu nikmat yang besar juga dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tak ada alasan. Miskin macam mana pun kita, selagi mana kita masih sihat, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, hidung boleh bernafas, mulut boleh bercakap, boleh makan dan sebagainya, tangan boleh memegang sesuatu, kaki boleh berjalan, jantung masih berdegup, buah pinggang masih berfungsi, paru-paru masih boleh menyedut oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, semuanya masih berfungsi dengan baik. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dalam majlis-majlis ilmu, seperti program yang dianjurkan oleh sahabat pencinta Al-Quran pada pagi ini. Sebenarnya opah ni dah lama dah mesej saya. Dulu pernah mesej sekali, mesej lepas tu putus begitu je, mana hilang begitu je. Sebab saya terlampau sibuk. Nama saya Umri itu sedikit pengenalan untuk diri saya. Nama saya Umri itu, U-M-R-A-Y itu, siapa yang kenal lah kan. Umri itu maksudnya Ustaz, U tu Ustaz, M tu Muhammad, R tu Rafizal, A Y Yemeni. Ustaz Muhammad Rafizal Al-Yemeni, itu maksud Umri.
Tu maksud tu. Dekat skrin tu ada tu. Kan Ustaz Muhammad Rafiza Al-Yamani. Timbalan Presiden PASAK. PASAK ni Pertubuhan Anti Syiah Kebangsaan. Saya timbalan Presiden Pertubuhan Anti Syiah Kebangsaan, satu NGO yang berdaftar, yang kami daftarkan di bawah pendaftar Pertubuhan ROS di Kedah. NGO ni dah hampir 8 tahun, 7 tahun. 7 masuk 8 tahun. NGO ni lama dah. Ditubuhkan di Kedah oleh pengasasnya Ustaz Munawar. Ustaz Munawar Al-Masduqi. Dia orang kata apa, orang yang berjuang menentang Syiah. Berjuang menentang Syiah. Dulu penasihat kita almarhum Dr. Aziz Hanafi. Bila Dr. Aziz Hanafi dah meninggal, kita lantik Al-Fadil Ustaz Abdullah Din, timbalan yang dipertua Persatuan Ulama Kedah. Jadi HQ kita di Kedah. Sebab Kedah ni ramai Syiah. Antara negeri yang paling ramai Syiah ni Kedah. Kedah paling ramai Syiah sebenarnya. Lepas tu dia merebak ke Perak, merebak ke Selangor, sekarang dah merebak ke Johor. Tu dia. Jadi pertubuhan ni tubuhkan untuk membenteras Syiah dengan cara kita memberi maklumat yang sahih, maklumat yang tepat tentang Syiah. Sebab hari ni ramai lagi di antara kita yang masih menganggap Syiah itu Islam. Sedangkan Syiah dah terkeluar daripada Islam. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, itu nama saya. Saya belajar di Yaman. Saya bergelumang dengan orang Syiah di Yaman. Kerana Yaman ni penduduknya 90% Syiah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni dia lain sikit daripada Syiah yang kita nak bahas pada pagi ni. Kemudian lahir di Sungai Mati Muar Johor. Itu dia. JDT kan, bangsa Johor. Lahir di Sungai Mati Muar Johor. Bila Sungai Mati wallahu alam. Saya lahir dia, lahir je dah memang nama dia Sungai Mati. Kemudian duduk di Kajang Selangor. Isteri orang Terengganu. Isteri Terengganu. Ayah orang Payajaras Tengah. Selangor. Ibu orang Muar Sungai Mati. Ayah pencen askar beli rumah di Seremban. Tahun 89 pencen askar beli rumah di Seremban. Sebab apa Seremban? Tengah-tengah antara Sungai Mati dengan Payajaras. Kan? Jadi tak begitu. Senang cerita. Kemudian anak 4 orang. Kerjaya saya, dulu saya pernah mengajar. Sebelum saya pergi Yaman, saya mengajar sekolah dulu. Sekolah menengah Islam, sekolah rendah Islam. Kemudian saya pergi Yaman dengan isteri, dengan anak sulung saya. Ketika itu anak berusia 3 bulan. 3 bulan, lahir di Malaysia. Kemudian bawa ke Yaman. Membesar di Yaman. 6 tahun saya di Yaman. Anak saya memang boleh bercakap Arab lah. Masa kecil tu. Bukan setakat cakap pun, nak maki hamun orang Arab pun boleh. Itu dia. Kemudian balik daripada Yaman 2006. 2006 saya terus bekerja mengajar di salah sebuah sekolah, 2 sekolah. Lepas 2 tahun situ pindah sekolah lain pula. Lepas tu saya rasa macam jiwa saya ni macam kata apa, lah ngajar budak-budak kan, ngajar budak-budak. Saya rasa macam yalah sepanjang saya mengajar tu pun saya banyak pergi kuliah sana kuliah sini, jadi saya rasa tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya saya berceramah dalam waktu kerja kadang-kadang tu datang sekolah lewat dan sebagainya, maka saya ambil keputusan untuk berhenti. Saya tubuhkan training saya sendiri, Al-Jauhar Training and Consultancy, bertahan selama 5 tahun lebih kurang itu. Saya buat training, buat kursus untuk jabatan kerajaan, syarikat swasta dan sebagainya. Kemudian saya terlibat, saya berkecimpung dalam bidang catering sampailah ke hari ini. 2010 saya start catering sampai hari ini. Catering itulah saya, nasi-nasi saya nasi-nasi yang special. Nasi biryani, ada 7 jenis biryani. Bukan biryani dalam, biryani luar, biryani Pakistan, biryani Bombay, biryani Dam Hyderabad, biryani masala, biryani pilau, biryani Bukhari, biryani Arab. 7 jenis biryani. Biryani batu pahat tak main. Kemudian nasi Arab Mendi, Kabsah, nasi Maklubah, nasi Uzbek, Uzbekistan Plov, nasi Bukhari dan sebagainya ada belakang. Saya berniaga di Masjid Hasanah Bangi, kafe Masjid Hasanah Bangi setiap hari Senin pukul 11.30 pagi sampai 4 petang. Siapa nak rasa nasi biryani Bombay, insya-Allah ada setiap hari Senin sahaja. Baik, kemudian hari lain saya terlibat dengan kuliah-kuliah dakwah dan sebagainya, catering dan sebagainya.
Kemudian itulah saya memegang jawatan Timbalan Presiden Pertubuhan Anti-Syiah Kebangsaan ni sudah 5 tahun. 5 tahun saya pegang jawatan tersebut, dan sampai ke hari ini kita banyak dah kita cari, kita serbu, kita pergi IPTA, IPTS, banyak di antara IPTA yang email kita, yang WhatsApp kita untuk buat kursus, buat kuliah di tempat mereka penuh dengan Syiah, sampai dah ada yang kahwin mut'ah, kahwin antara lelaki yang perempuan, kahwin kontrak, kahwin seminggu je bercerai, kahwin 2 hari bercerai, kahwin sebulan bercerai, kahwin sekadar nak melepaskan hawa nafsu, sekadar nak orang kata itulah, nak melakukan tuntutan batin sahaja, tidak ada nafkah, tidak ada apa, semua tak ada. Itu kahwin Syiah, kahwin mut'ah. InsyaAllah juga kita akan dedah dalam kuliah pagi ini dan siri-siri yang seterusnya. Kenapa saya kata siri-siri yang seterusnya? Sebab kebiasaannya kita buat kursus tentang Syiah ni, kita masuk IPTA, malah di bawah Pejabat Agama Islam daerah Perhulangan sendiri pun, kalau ada dia nak buat ceramah-ceramah tentang Syiah di mana-mana IPTA, IPTS di dalam kawasan Perhulangan ni, kawasan Perhulangan Kajang, Selangor ni, memang dia akan cari saya lah. Memang saya yang akan pergi, saya akan buat, kita akan buat tayangan slide, kita akan buat soal jawab dan sebagainya. Dan banyak di antaranya orang-orang Syiah ni, mereka ni rupa-rupanya kadang-kadang masuk Syiah atas sebab tu lah, atas sebab mereka rasa Syiah ni masih Islam. Sedangkan Syiah dah bukan Islam dah, terkeluar daripada Islam. Dia bukan Islam. Kenapa saya kata Syiah ni bukan Islam? Nanti kita akan bahas. Dan kenapa Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti-mufti dan sebagainya tidak mendeklar Syiah itu bukan Islam. Kan? Kita tengok dalam Fatwa Kebangsaan sendiri kan. Mereka mengatakan Syiah ini sesat sahaja. Sesat. Sekejap tuan-tuan. Minum air sekejap. Air kopi. Itulah kelebihan berkuliah online. Air boleh suka hati nak buat air apa. Kalau kuliah di masjid surau, air mineral je. Tak. Baik. Kenapa mereka tak mengatakan Syiah ni bukan Islam? Hanya sekadar sesat. Ada sebab kan? Ada sebab. Saya sendiri pernah berforum satu pentas dengan mufti, dengan beberapa orang mufti dalam Malaysia ni. Dan atas pentas memang dia kata Syiah ni hanya sesat saja. Tapi di luar pentas kita berdialog, kita berdepan dengan dia, kita bercakap antara 2 mata, 4 mata. Dan jawapan yang saya dengar bercanggah dengan apa yang disebut di atas pentas. Sebab atas pentas mufti terpaksa sebut atas dasar dia sebagai mufti dan kena sebut fatwa yang telah diputuskan. Tak boleh sebut bercanggah dengan fatwa. Tapi bila kita borak secara berdepan, memang mereka juga mengatakan bahawa Syiah ni dah terkeluar daripada Islam. Malah banyak ulama-ulama dunia hari ini juga, termasuklah almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dulunya tasamuh, yang dulunya banyak bertolak ansur dengan Syiah juga. Sebelum almarhum wafat, sebelum almarhum meninggal dunia, almarhum menulis dalam mauqi' dia, dalam laman web dia, tentang pendirian dia yang terbaru berkenaan dengan Syiah. Kalau dulu almarhum sangat tersamuh, sangat bertolak ansur, bertoleransi dengan Syiah, malah pernah menyuruh mengajak ulama-ulama Saudi dan seluruh dunia menyokong perjuangan Hizbullah. Sedangkan Hizbullah itu adalah Syiah. Baik. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian. Itu secara ringkaslah. Secara ringkas berkenaan dengan biodata ataupun pengenalan diri saya sendiri. Baik. Kita nak masuk tentang dalam tajuk yang diberi kepada saya, ajaran sesat. Memang saya antara kuliah yang saya bawa, antara perkara yang saya bawa ke seluruh masjid-masjid seluruh Malaysia, selain daripada fiqh al-jinayah, iaitu perundangan Islam, hudud, qisas, diyat, ta'zir, saya juga bawa bab ajaran sesat, akidah. Kan kita bahas ajaran sesat. Ajaran sesat ni banyak. Kalau nak cerita ajaran sesat dalam Malaysia ni, tak usah pergi jauh. Pergi yang dekat dengan kita je. Apa dia? Bomoh, pawang, dukun. Banyak di antara kita yang tersilap memilih perawat. Sangkakan ustaz, tapi rupanya kastad. Jangan main. Ingatkan ustaz, rupanya kastad. Ingatkan ulama, rupanya ular dalam semak. Ataupun umama. Bukan ulama, umama.
Jangan main tuan, jangan main. Banyak yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. Itu pun antara benda yang saya bawa, yang saya dedahkan kepada masyarakat. Cuma hari ini dan sesi-sesi yang seterusnya kita akan bawa tentang Syiah, tentang Syiah. Biasa saya bawa di mana-mana IPTS 4 jam ke atas untuk sekali jalan. Daripada pagi, lepas tu lepas sejam setengah, rehat sekejap, sambung lagi, lepas tu rehat lagi, sambung lagi. Kita buat non-stop. Kita buat straight. Lepas pagi sampai tengah hari, sampai Zuhur, kita buat. Lepas tu soal jawab, lepas tu perkembangan Syiah di Malaysia. Di Malaysia ni, kata Kamil Zuhairi. Siapa Kamil Zuhairi? Ketua Syiah Malaysia. Ataupun jurucakap Syiah Malaysia. Dia selalu pergi ke Iran. Dan bila ulama-ulama Iran datang ke sini, antara orang yang dicari, Kamil Zuhairi. Mana rumah dia? Kat Gombak. Dekat ya. Tak jauh mana pun, Gombak rumah dia. Dan dia kata, pada tahun 2011, ketika menghantar memorandum ke Istana Negara, meminta campur tangan Istana Negara dalam masalah Syiah ni. Kerana Kamil Zuhairi ingin menubuhkan Majlis Syiah Malaysia. Kan? MSM, Majlis Syiah Malaysia. Tapi ditolak oleh pendaftar pertubuhan. Berkali-kali hantar, tolak. Akhirnya dia buat memorandum, buat surat, dia berharap pergi ke Istana Negara, dia hantar pada Istana Negara minta campur tangan Sultan, campur tangan Agung dalam bab ini agar Majlis Syiah Malaysia dapat ditubuhkan. Tapi Alhamdulillah, Agung tak campur tangan dan Majlis Syiah Malaysia pun memang sampai ke hari ini tidak ditubuhkan. Kan? Katanya dalam memorandum tersebut, antara sebab musabab kenapa dia minta Majlis Syiah Malaysia itu diluluskan ialah katanya komuniti Syiah di Malaysia ketika itu sudah mencapai 250,000 orang. 250,000 orang. Banyak tak? Banyak. 3-4 tahun yang lepas, Bukit Aman, Polis Diraja Malaysia mengeluarkan statement bahawa Syiah di Malaysia ni tuan-tuan, campur semua. Syiah yang datang daripada luar, Syiah daripada Iran, daripada Iraq dan sebagainya kan, yang datang, yang belajar, yang jadi pensyarah, yang buka kedai makan, restoran dan sebagainya, buka kedai runcit, macam-macam lah. Termasuk Syiah Malaysia sekali. Orang-orang Malaysia yang masuk Syiah, yang terpengaruh dengan Syiah dan sebagainya, kata Bukit Aman, statistik yang dikeluarkan ialah 3 juta orang. 3 juta. Bukan sikit-sikit tu. Banyak. Syiah ni, sebelum dia memegang tampuk pemerintahan, dia lunak dengan kita. Dia lunak. Syekh, apa ni Syekh? Enta Sunni, ana Syi'i. Kan? Ana Syiah, enta Sunni kan. Enta amalan enta, ana amalan ana. Kita saudara, kita orang Islam. Memang lunak. Tapi bila dia memegang tampuk pemerintahan, dia akan bunuh Sunni seorang-seorang. Dia akan bunuh ahli sunnah wal jamaah. Bukti banyak. Tengok saja di Syria. Syria yang memegang Syiah dalam Syria ni, itu Syiah Nusairiyah. Syiah yang menyembah imam mereka. Hanya 9% sahaja. Syiah di Syria 9%. 91% Sunni. Tapi apa jadi pada Syria? Aleppo pun hilang dalam peta. Kan? Kampung-kampung Sunni habis dibantai, dibom, dibunuh. Wanita-wanita Sunni dirogol. Kan? Kampung Syiah sebelah, kampung Sunni sebelah. Kan? Kampung Sunni berderai, kampung Syiah anak-anak dia siap boleh main tenteng. Sebab apa? Sebab yang memegang tampuk pemerintahan Syria ialah golongan Syiah. Daripada Presiden Bashar al-Assad sampailah kepada Menteri Agama, Menteri Ketua Terus Angkatan Tentera dan sebagainya, semuanya Syiah. Nampak tak? 9% saja. Tapi dia boleh membantai dan menghancurkan penduduk Sunni yang lebih kurang 91%. Puteri Syiah Indonesia sendiri pun pernah menyebut bahawa kami telah biasa membantai ataupun menyeksa diri kami. Maka tidak susah untuk kami membunuh Sunni. Jangan main tuan-tuan, jangan main. Sebab itulah saya masuk dalam NGO ini kerana tujuan saya untuk menentang habis-habisan pengaruh Syiah. Kita duk gaduh sama kita, kan?
Kita duk gaduh begitu. Bergaduh Wahabi Syafi'i, kan, semayang tak ada lafaz niat lah bagi semua. Tahiyat kena gerak-gerak jari, kan. Lepas tu baca apa Fatihah, bismillah tidak dikuatkan, kan, baca slow je. Start je kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan. Start dengan alhamdulillah kan. Tak baca kuat lah bagi semua. Lepas tu tak ada wirid kuat-kuat, tak ada talqin, tak ada yasin. Duk gaduh kita ni. Kan? Sedangkan benda tu khilaf. Khilaf yang diterima oleh para ulama', yang diterima oleh orang Islam. Syiah ni benda yang tak diterima lagi dah. Keluar daripada Islam. Kita duk gaduh sama kita. Tapi Syiah melebarkan sayap dia. Syiah melebarkan pengaruhnya. Inilah kesilapan kita. Kan? Duk bergaduh. Tapi Syiah tepuk tangan. Biar dia bergaduh. Kita teruskan pengaruh kita. Teruskan kerja kita. Akhirnya apa? Bila Syiah memegang tampuk pemerintahan, naya tuan-tuan. Naya. Jangan main. Banyak sejarah dah. Iraq apa jadi pada Iraq. India apa jadi pada India. Berapa ramai ulama India yang dibunuh oleh Syiah. Berapa ramai ulama Pakistan yang dibunuh oleh Syiah. Jangan main. Baik. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita pergi pada slide. Sejarah kemunculan Syiah. Sekejap Pergi pada slide. Sejarah kemunculan Syiah. Sebelum kita baca ataupun kita membincangkan sejarah kemunculan Syiah ni, kita pergi dulu kepada pengertian Syiah. Saya tak pernah nampak ni tuan-tuan. Saya kena dekat sikit. Saya ni gabun jauh. Laptop ni kena dekat sikit. Kau tengok gambar dalam poster saya tu, saya pakai spek. Cuma bila saya nak cakap ni, bila saya ni kena buka spek lah. Tidak saya jadi kelabu gitu. Kelabu. Okey. Pengertian Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab. Maknanya menurut dari segi logah. Dari segi logah, Syiah ni bermaksud pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Jadi, mudah kita Syiah ni pembela siapa? Pembela Ali bin Abi Talib. Tak. Dia penyokong kepada Ali bin Abi Talib. Kalau dikatakan antara 4 sahabat itu, dia kata Ali lebih mulia, Ali lebih hebat. Ali yang sepatutnya menjadi khalifah yang pertama, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Itu maksud dia. Itu maksud Syiah ni. Maknanya pembela, penyokong kepada seseorang. Ia juga bermakna kaum, setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Maknanya kaum yang membela, yang berkumpul atas satu perkara. Perkara apa? Menyokong Ali. Perkara apa? Menaikkan Ali. Memartabatkan Ali bin Abi Talib. Mengagungkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu maksud Syiah. Maka secara terminologi syariat ataupun syariat istilahnya pula, Syiah itu bermakna mereka yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin ini. Itulah makna yang kita bahaskan, makna yang kita pegang sampai ke hari ini. Syiah ini ialah orang yang mengagungkan Ali, orang yang melebihkan Ali, golongan yang mengutamakan Ali, golongan yang menganggap sahabat-sahabat lain tidak berhak memegang jawatan khalifah. Iaitulah kecuali lah Ali bin Abi Talib, golongan yang mengkafir, melaknat, memaki hamun sahabat-sahabat lain, yang menganggap sahabat-sahabat lain sebagai perampas tahta, sebagai perosak dan sebagainya, murtad dan sebagainya. Itulah dia Syiah. Kerana bagi dia hanya Ali bin Abi Talib sahaja yang berhak memegang teraju pemerintahan, menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Syiah ni agak-agak bila wujud? Kalau kata Syiah ni penyokong Ali, yang mendakwa Ali lebih baik daripada golongan lain, kan? Maksudnya apa? Maksudnya siapa, maknanya Syiah tu wujud bila? Wujud dah semasa zaman Abu Bakar lagi dah ada dah. Kan ada beberapa orang yang tak berapa puas hati dengan bai'ah Abu Bakar, kan? Walaupun ada yang bai'ah, tapi ada yang menimbulkan rasa tidak puas hati. Kemudian zaman Omar lagi, kan? Setelah mana Omar menawan banyak negara-negara Islam, antaranya Parsi. Parsi ni Iran lah. Sebab tu orang Iran, orang Parsi amat marah dengan Umar
Al-Khattab. Kan? Sehingga kan pembunuh Omar, kan? Pembunuh Omar, kuburnya berada di Tehran dan kuburnya itu dibuat macam istana. Siapa yang pernah pergi Tehran tahu? Kubur tu dibuat macam istana. Cantik, boleh minta hajat lagi. Sedangkan dia pembunuh Sayyidina Omar Al-Khattab. Itu dia. Kemudian masuk zaman Uthman Ibn Affan. Zaman Uthman Ibn Affan inilah kemunculan ataupun bermulanya sejarah Syiah ni muncul secara besar-besaran. Baik. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Uthman Ibn Affan. Pencetus fahaman Syiah ini adalah seorang Yahudi daripada negara Yaman. Itu di Sana'a, yang bernama Abdullah bin Sabah Al-Himyari, yang menampakkan keislamannya di masa pemerintahan Uthman Ibn Affan. Baik. Yaman ni, tempat saya mengaji tu, keturunan Abdullah Ibn Sabah ni masih ada sampai hari ini. Dan keturunan dia menjadi jutawan di Yaman. Kenapa dia jadi jutawan? Macam mana dia boleh jadi jutawan? Sebab mereka ni sampai ke hari ni mereka membuat perniagaan mereka, dia orang buat tali pinggang yang dipakai oleh orang Yaman, tali pinggang untuk meletak pisau janbiah. Tali pinggang untuk meletak pisau janbiah. Ada soalan ke? Saya nak tengok sekejap. Macam ada chat dari ni. Ada soalan. Dia gini je, kan? Di mahsyar nanti, masalah Nabi Muhammad kenal tak kenal siapa Syiah tu, dia poin dia satu je. Siapa yang Islam, dan Islam tu Islam yang betul, Nabi kenal lah. Itu je. Nabi kenal. Walaupun sebab di Yaman sendiri, waktu saya belajar di Yaman, mereka menyanjung Ali. Syiah Zaidiyah ni, Syiah yang hampir mirip kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama. Dari segi fiqahnya, syariatnya sama. Sebab tu saya, bila masa di Yaman, saya semayang di belakang Imam Syiah. Masjid-masjid yang azan dia ada tambah. Kan kita azan hayya ala salah kan, hayya ala falah kan. Lepas tu selesai dah. Tapi dia ada tambah lagi hayya ala khairil amal. Kalau masjid ada yang tambah hayya atau sampai 3 kan, hayya ala salah, lepas tu hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, lepas tu hayya ala khairil amal. Tu. Yang tu Syiah tu. Syiah Zaidiyah, masjid Syiah Zaidiyah. Ada masjid yang tak ada benda tu. Bila tak ada, itu masjid Sunni, masjid Syafi'i biasanya. Ataupun golongan-golongan yang pegang kepada sunnah salafi. Tu. Tapi bila ada hayya ala khairil amal, masjid Syiah. Boleh tak semayang makan dia? Boleh. Sebab hukum fiqh ada sama dengan kita. Cara semayang, dia tak macam Syiah Imamiyah ni. Semayang pun macam nak terbang. Berkepak. Kan? Nanti kita akan cerita, kita akan tunjuk video macam mana cara semayang. Syiah Imamiyah. Syiah Imam 12. Syiah yang sesat lagi menyesatkan. Syiah yang terkeluar daripada Islam. Yang kita nak bahas pada hari ini ialah Syiah tu. Syiah yang terkeluar daripada Islam. Syiah Zaidiyah, dia Islam. Dia masih Islam. Tapi kenapa dipanggil Syiah Zaidiyah? Kerana golongan mereka ni, mereka menganggap Ali bin Abi Talib sahabat yang mulia. Ali bin Abi Talib adalah sahabat Nabi yang sepatutnya memegang pemerintahan khalifah yang pertama. Tetapi mereka tidak menyalahkan Abu Bakar, tidak menyalahkan Omar, tidak menyalahkan Uthman. Mereka iktiraf. Mereka hormati sahabat-sahabat tu. Cuma kalau ditanya antara 4 sahabat ni mana yang lebih mulia, mereka akan mengatakan Ali. Itu saja. Adakah mereka ni Nabi tak kenal? Nabi kenal lah. Sebab mereka ni Islam yang betul. Kan? Masih memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Syiah kita nak bahas pada hari ni terkeluar daripada Islam. Kenapa? Kerana mereka bukan hanya setakat memaki hamun sahabat, maki hamun isteri-isteri Nabi, melaknat mereka, mengkafir mereka, mereka juga memaki hamun Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Saya kalau ceramah bab Syiah ni memang semangat sikit. Memang jangan main. Nanti kita akan terang manhaj akidah Syiah ni sampai satu tahap mereka hina Allah Taala. Mereka maki Allah Taala. Dah hina maki Allah Taala ni masih lagi Islam ke? Masih Islam? No, tidak.
tidak Islam dah. Sebab tu kena dengar molek-molek. Kalau ada 4 siri, 5 siri program ni, kena ikut 5 siri. Kalau tidak, kita jadi blur. Betul ke Syiah ni sesat? Betul ke Syiah ni tak Islam? Tu dia. Jadi berbalik pada soalan ni, siapa-siapa yang Islam, yang masih Islam, yang masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka inilah Nabi kenal. Tapi yang dah keluar daripada Islam, mereka confirm Nabi tak kenal. Dia sama seperti orang kafir lain. Ya betul. Syiah ni ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Macam ni. Memang betul kena ada ilmu untuk kenal puak-puak ni. Nanti kita akan sampai part macam mana nak kenal geng-geng Syiah ni. Geng-geng Syiah ni macam mana nak kenal. Banyak ada lebih kurang 25 tanda kita nak kenal macam mana Syiah ni. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu. Baik. Jadi Abdullah Ibn Sabah Al-Himyari, keturunan dia masih ada di Yaman dan kaya-kaya. Sebab apa? Sebab dia buat tali pinggang. Tali pinggang yang digunakan untuk meletak pisau tradisi Yaman, iaitu pisau jambia yang melengkung tu. Pisau tu, saya masa saya balik Yaman, saya memang nak bawa balik. Sebab ramai kawan saya lepas bawa balik. Bismillah. Tapi tak ada rezeki. Sebab masa saya nak bawa balik tu, ada pegawai Petronas. Siapa nama? Cik Makno apa? Pegawai Petronas. Dia kena rampas pisau dia. 10 bilah yang dia beli, kena rampas di airport KLIA. Jadi saya pun tak tahu balik lah. Terus takut kena rampas, panjang pula cerita ni. Tapi tuan-tuan, bila saya balik tu, sampai dekat immigration, kan, dia tak check pun beg saya. Dia tanya je. Dari mana? Dari Yaman bang. Oh belajar. Berapa tahun? 6 tahun bang. Oh. Okay. Ada buat pisau tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada bang. Okay, jalan. Kalau tahulah dia nak kata macam tu kan, nak tanya ada buat pisau tak? Bohong sunat lah. Tak ada bang. Wah, ada 20 bilah dalam tu. Dan pisau dia cantik. Pisau dia unik. Kan? Bukan buat balik nak buat senjata pun dah. Nak frame je. Dapat bawa balik 1-2 apa dah. Frame. Kan? Tak kan? Dekat rumah. Tapi tak dapat balik. Itulah. Pisau tu, usah kata orang tu, budak-budak, umur 5 tahun, baju tradisi dia jubah, lepas tu kot, lepas tu pisau tu, tali pinggang dengan pisau, serban. Tu baju tradisi, serban merah. Macam serban Yasir Arafat tu, Yasir Arafat warna hitam tau, dia merah. Gitu. Itu. Jadi dia buat benda tu, tali pinggang. Mana tak ada tali pinggang, tak boleh pakai pisau. Maka kaya. Seluruh penduduk Yaman beli benda lah tu. Apa ceritanya Abdullah Ibn Sabah ni? Ceritanya ialah Abdullah Ibn Sabah ni, bila mana Umar Al-Khattab meluaskan empire, menawan negara ni kan, termasuklah dia tawan Yaman dan sebagainya. Abdullah Ibn Sabah ni daripada keturunan bangsawan. Dia bimbang nanti sampai satu tahap bila mana Khalifah Islam nak melantik gubernur, dia akan lantik dari kalangan orang-orang biasa, sehingga dia yang bangsawan macam VIP lah terpaksa mengikut telunjuk ataupun berada di bawah gubernur yang dilantik. Sepatutnya dia rasa dialah yang layak jadi gubernur sebab dia bangsawan, dia VIP. Maka dia tahu nak jadi gubernur sebuah negara Islam mesti Islam. Maka dia pun pergilah ke Madinah berjumpa dengan Uthman Ibn Affan, khalifah ketika itu, dengan menyatakan keislamannya. Ada riwayat mengatakan dia berpura-pura Islam. Ada riwayat mengatakan dia masuk Islam ketika itu di tangan Uthman Ibn Affan. Bila dah masuk Islam ataupun berpura-pura mengatakan Islam, dia minta jawatan. Dia kata, bagilah aku jawatan di Yaman sana. Aku daripada Yaman, keluarga bangsawan, keluarga yang besar dan sebagainya. Aku boleh jaga Yaman bagi apa semua. Uthman Ibn Affan tak nak bagi. Tak nak bagi sebab pertama, antara alasannya orang ni baru masuk Islam. Takkan nak bagi pada orang yang baru masuk Islam. Satu. Yang kedua, meminta-minta jawatan. Satu perkara yang Nabi pernah sebut dalam hadis. Barang siapa yang meminta jawatan, jangan beri. Jangan beri. Sebab tu dalam kehidupan kita, bila kita buat pilihan raya, bukan pilihan raya lah, maknanya kita buat orang kata pemilihan untuk jawatan kuasa apa, surau ke masjid ke benda ke, tiba-tiba ada orang minta jawatan. Mencalonkan diri dia sendiri. Maka dalam bab ini, jangan kita ikut hadis Nabi, jangan pilihlah orang tu. Melainkan, dia tahu dalam banyak-banyak orang ni tak ada siapa yang berkebolehan macam dia.
Tu dia. Dia tahu kan, dia kenal semua orang ni. Semua orang dalam taman ni dia kenal. Ni kerja apa, ni kerja apa, ni orang macam mana. Dia tengok-tengok, dia perhati kan, macam tak ada orang yang boleh pimpin surau ni. Tak ada orang yang boleh membawa surau ni ke arah yang lebih baik. Maka dia tawarkan diri dia. Yang tu dalam cerita. Itu ada masalah lain yang ulama bahas. Kan? Yang kebanyakan ulama mengatakan dibolehkan, diharuskan atas dasar maslahah. Nak jaga maslahah. Supaya jawatan tidak jatuh kepada yang bukan ahli. Itu tak apa. Tapi orang jenis yang tawar-tawar ni kan, yang minta jawatan tu tak ada apa pun. Tak ada apa kelebihan pun, tapi nak minta jawatan pun. Jadi Osman Ibn Affan tak bagi jawatan tu. Tak bagi. Bila tak bagi, Abdullah Ibn Sabah ni, dia marah. Dia marah, lalu dia menaburkan fitnah. Ni. Ni yang ada apa golongan Sabaiyah ni, golongan Sabaiyah, golongan underground. Dia pergi ke negara-negara Islam, jajahan takluk-takluk Islam, gubernur-gubernur semua dia sebar berita bohong, dia fitnah, dia hasut dan sebagainya. Kan? Ada gubernur yang termakan dengan hasutan mereka, ada yang tidak. Dan dia jugalah yang mencaci maki. Bermulanya bab caci maki sahabat ni bermula daripada golongan Sabaiyah. Sejarah mencatatkan bahawa bab caci maki, sumpah seranah sahabat ni bukan berlaku hanya di zaman Khomeini, dah. Sebelum tu lagi dah berlaku. Dah berlaku. Iaitu di zaman Uthman Ibn Affan yang dipelopori ataupun yang dimulakan oleh golongan Sabaiyah. Mereka mencaci habis-habisan. Caci sahabat, caci Uthman Ibn Affan, menyemarakkan rasa benci rakyat kepada Uthman Ibn Affan. Kata Uthman Ibn Affan ni pilih kroni lah, lebihkan kroni, perhabis duit negara untuk kroni. Jadi ada gubernur yang percaya, ada gubernur yang termakan, ada gubernur yang tidak. Dan sehingga membawa kepada pemberontakan dan akhirnya membawa kepada pembunuhan Uthman Ibn Affan. Siapa yang bunuh? Golongan Sabaiyah. Underground. Ketika Uthman Ibn Affan sedang solat, dia bunuh. Dan bila Uthman Ibn Affan wafat, maka golongan Sabaiyah underground ni bangun keluar. Masing-masing keluar, masing-masing mengangkat Ali bin Abi Talib sebagai pemimpin. Golongan inilah permulaan Syiah. Secara besar-besaran, secara terang-terangan. Menyatakan sokongan kepada Ali, menghina sahabat-sahabat lain, mengatakan Ali lah yang lebih berhak menjadi khalifah, mengatakan Ali dah lama tunggu dah, daripada zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman lagi tunggu. Maka sampai masanya kita angkat Ali bin Abi Talib untuk menjadi khalifah. Itulah permulaannya Syiah. Di zaman sahabat, di zaman Uthman Ibn Affan, dia dah maknanya sampai ke muncak zaman Uthman Ibn Affan. Sebelum tu masih dah ada dah bibit-bibit Syiah tu. Dah ada dah. Baik. Apa cakap Sayyidina Ali untuk buat ni? Sayyidina Ali tidak setuju sebenarnya. Kalau kita baca sejarah, Sayyidina Ali tidak setuju dengan apa yang golongan ni buat. Kan? Sayyidina Ali tidak setuju apa yang golongan ni buat. Sehingga kan memang Sayyidina Ali nak menangkap dan nak membunuh, nak menghukum orang yang membunuh Uthman Ibn Affan, tapi tak berlaku. Itulah bermulanya pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Dan kerana Muawiyah mendakwa bahawa Ali berlemah lembut, Ali tidak mahu menghukum pembunuh Uthman Ibn Affan, Ali macam-macam lah. Tu di situ dia berjela-jela. Jadi kalau kita baca sejarah ni berjela-jela. Nanti sampai satu hari kita akan bahas tentang bab sejarah dia. Bab sejarah ni kita nak bahas secara ringkas sebab kita ada lebih kurang berapa? Kita ada lebih kurang 82 slide lebih kurang. 82 slide. Ini baru part 1 kan. Nanti kita akan masuk lagi Syiah, perkembangan Syiah di Malaysia. Syiah pun banyak. Dekat Malaysia pun banyak sebenarnya Syiah. Ada lebih kurang 4-5 jenis Syiah di Malaysia. Dan jangan terkejut, salah satu Syiah yang berada di Malaysia ni ialah Syiah yang memegang shopping komplek yang terbesar di Malaysia. Itu dia. Dan mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong. Tu. Tahu kan? Orang kata tu kan. Kalau tahu orang kata tu tak apalah. Dipendang, ya betul, dipendanglah antara sebab utama Syiah, pertubuhan Syiah kebangsaan ni
pertubuhan anti Syiah kebangsaan ni ditubuhkan kerana nak menyekat pengaruh Syiah di Pendang. Pendang paling ramai sekali. Orang panggil dia punya ketua dia Abdullah Hasan. Lah Pendang. Panggil dia Ustaz Lah Pendang. Dan Ustaz Lah Pendang ni, dia punya ilmu dia sangat tinggi. Bukan sebarang-sebarang orang boleh berdialog, boleh berdebat dengan dia. Sebab tu, kami selalu nasihat pada kita orang punya ahli yang nak berdebat, yang nak bercakap, yang nak berjumpa dengan Ustaz Lah Pendang, mesti pastikan ilmu banyak di dada. Kerana ramai orang dah duduk dengan Ustaz Lah Pendang ni sejam dua je. Dulunya masa mula-mula datang, marah dengan Syiah. Lepas duduk dengan Ustaz Lah Pendang ni sejam dua, dia jadi simpati pada Syiah pula. Jangan main. Jangan main. Ustaz Lah Pendang ni. Kalau kat Pendang ni memang banyak lah. Memang banyak. Ya, betul. Betul. Sebab tu kalau siapa-siapa yang nak menikah dengan orang Kedah, orang Pendang, pokok sena, orang Sungai Petani, orang Sikh dan sebagainya, siasat dulu. Tengok dulu adakah mereka ni betul-betul Sunni ataupun Syiah. Banyak di Kedah, banyak dah yang ada kes kahwin, lepas kahwin baru tahu suami dia sembahyang je. Allah. Gitu. Lepas kahwin baru tahu suami sembahyang nak terbang. Lepas kahwin baru tahu suami sembahyang tahiyat akhir sebelum nak salam tu tepuk sekali, tepuk lagi 2 kali, tepuk kali ketiga. Dulu dia tepuk kuat, angkat tinggi tu. Lagi tinggi dia angkat, lagi menggambarkan kemarahan dan kebencian. Tepuk ni ada makna ni. Laknat kepada Jibril, laknat kepada Aisyah, laknat kepada sahabat. Jangan main tepuk ni. Tepuk ni ada makna. Lagi tinggi dia angkat, lagi benci dia kepada sahabat, pada Jibril, pada Aisyah. Jangan main. Lepas kahwin baru tahu, pasal suami aku semayang macam nak terbang ni. Pasal dia tepuk lutut sebelum beri salam. Siasat dulu. Siasat. Saya banyak kes yang saya dapat. Saya punya nasihat senang je. Bila dah berada begini, bila dia kata, Ustaz, saya dah kahwin, Ustaz, tapi saya tengok suami saya, bla-bla, saya pergi pejabat agama. Itu je. Itu dia yang boleh dia buat. Pergi pejabat agama, kan, minta pejabat agama selesaikan. Sama ada fasah ke, farak ke, apa ke, terpulang pada pejabat agama macam mana nak buat. Sebab akidah dia lain. Dia ke Islam dah. Dia dah keluar daripada Islam. Baik. Itu sudah ringkas bermulanya Syiah. Kan? Itu nanti kalau kita baca sejarah yang lebih dalam lagi nanti sampai membawa kepada pembunuhan Sayyidina Husain. Kan? Oleh siapa? Oleh Syiah Kufah. Syiah daripada Iraq sendiri. Mereka panggil Husain untuk nak bai'ah, tapi sampai di Kufah mereka kepung Husain dan mereka bunuh Husain dengan memenggal kepala Husain alaihissalam. Ni sejarah ni panjang. Nanti kita akan bahas satu persatu, kita akan baca bila sampai pada bab dia. Kita nak ambil sikit gitu kan. Ni kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit ni. Baik. Ni kita nak pergi kepada kategori ataupun jenis Syiah. Syiah ni banyak. Ada ulama mengkategorikan Syiah ni kepada 73 kelompok. Ada yang mengkategorikan kepada 85 kelompok. Banyak. Tapi daripada yang banyak-banyak tu, dia termasuk dalam 3 kelompok. Daripada 73 tu, dia termasuk dalam 3 kelompok yang utama. Apa dia? Yang pertama, kelompok pertama disebut sebagai Syiah Mufadalah. Syiah Mufadalah ni Syiah yang memuji-muji kelebihan, iaitu yang cenderung dan memuliakan Ahlul Bait, kaum keluarga Nabi. Syiah Mufadalah ni termasuklah Syiah apa tadi? Syiah Zaidiyah tadi ni. Dia mentafdilkan Ali, melebihkan Ali. Kalau ditanya, Syekh, antara banyak-banyak sahabat ni, siapa yang terasa lebih mulia? Ali bin Abi Thalib. Dia akan kata Ali. Dia tak kata Abu Bakar, dia tak kata Umar, Osman. Sedangkan Nabi pernah sebut dalam satu hadis kan, aku kekasih Allah. Jika dibenarkan aku mencari kekasih, memilih kekasih, nescaya aku pilih Abu Bakar sebagai kasihku. Atau kama qala. Nampak? Maknanya Abu Bakar lebih mulia, lebih hebat di sisi Rasulullah SAW. Sebab tu makam ataupun kubur Abu Bakar pun di sisi Nabi SAW. Kan? Lepas tu Umar. Nampak? Tapi kalau tanya Syiah ni, dia kata Ali ya. Antara alasan dia tuan-tuan, muslimin-muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak? Orang menyebut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Perkataan karamallahu wajhah.
Biasa orang akan sebut tentang apa? Sekejap. Orang akan sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tiba tang Ali karamallahu wajhah. Baik. Karamallah wajah ni maksudnya apa? Allah memuliakan wajahnya. Allah memuliakan wajah siapa? Wajah Ali bin Abi Talib. Bila kita tanya, kenapa kata begitu? Kenapa kita kata Ali bin Abi Talib ni Allah muliakan wajah dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah redha ke atas dia. Umar Allah redha ke atas dia. Uthman Allah redha ke atas dia. Tiba tang Ali Allah memuliakan wajahnya. Kalau tanya geng-geng Syiah, dia akan kata Ali adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah menghadapkan wajahnya, mukanya kepada berhala. Betul tak? Kalau kita baca sejarah, memang ya, Ali tidak dia tidak pernah menyembah berhala. Dia antara kanak-kanak yang masuk Islam awal, kan? Jadi sebab tu Syiah kata Ali ni karamallah wajah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan wajah Ali. Abu Bakar pernah sembah berhala. Umar pernah sembah berhala. Uthman ibn Affan pernah sembah berhala. Sehingga kan ada satu kisah Abu Bakar, Umar, Uthman itu mereka berborak-borak, bersembang-sembang berkenaan dengan kisah kejahilan mereka dahulu. Sampai mereka kata apa? Kau ingat tak? Kita pernah buat Lata dan Uzza daripada kuih, daripada kek makanan. Kita bentukkan macam kek, macam makanan, daripada makanan, kita bentukkan apa, patung Lata, patung Uzza, kemudian kita makan mereka. Lepas tu masing-masing gelak. Masing-masing gelak. Sebab apa? Sebab makan berhala yang disembah. Buat berhala, lepas tu makan pula patung yang disembah. Kan, nampak? Maknanya tu dalil bahawa mereka bertiga pernah sembah berhala. Tapi Ali tidak. Ali tidak pernah menyembah berhala. Sebab tu dia kata Allah memuliakan wajahnya. Maka kalau kita fikir secara logik kan, kalau kita dengar hujah dan alasan dia, macam betul kan? Macam iyalah juga kan, sebab Ali tak pernah menyembah berhala. Yang lain-lainnya semua tu pernah menyembah berhala. Tapi kalau kita fikir secara lebih mendalam, maksud tersirat mereka bukan pasal mereka nak kata Ali tak pernah sembah berhala. Maksud tersiratnya ialah apa? Mereka nak menelanjangkan atau nak menampakkan kepada dunia bahawa mu tengok sendirilah antara empat-empat sahabat ni, mana yang sembah berhala, mana yang tak pernah sembah berhala. Ali tak pernah sembah berhala, tapi tiga-tiga semua pernah sembah berhala. Semua pernah sesat, semua pernah buat benda kufur. Nampak tak? Itu tujuan dia. Dia nak menampakkan kepada masyarakat, kita akan fikir, betul juga kan. Jadi, betul sangatlah kalau kita kata Ali tu lebih mulia. Betul lah Ali tu patutnya dia jadi khalifah dulu. Sebab Abu Bakar, Umar, Uthman semua pernah sembah berhala. Ali tak pernah sembah berhala. Ali ni suci, murni, bersih. Nampak tak? Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Tapi kita tak fikir benda tu. Kita tak fikir. Akhirnya kita tertipu dengan propaganda mereka. Itu dia. Jadi, Syiah Mufadalah ni, Syiah yang hanya melebihkan Ali. Tapi dia tidak pernah memaki hamun sahabat. Dia tidak pernah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Osman dan sahabat-sahabat lain. Dia tidak pernah mengkafirkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak pernah mengkafirkan, melaknat isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Mereka mengihtiram para sahabat, menghormati. Tapi bila tanya siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mulia, mereka akan melebihkan Ali. Itu saja. Itu saja. Sebab tu Syiah Mufadalah ni, kebanyakan para ulama mengatakan Syiah ini Syiah yang boleh diikuti. Boleh diikuti. Dia tidak maki hamun sahabat, cuma dia melebihkan Ali. Dalam bab melebihkan Ali daripada Abu Bakar tidak termasuk dalam bab akidah. Maka dia tidak menjatuhkan akidah. Nampak tak? Itu Syiah Mufadalah. Antaranya Syiah Zaidiyah lah, yang banyak di Yaman. Cuma ingat tak kisah macam mana kabilah Houthi? Kalau tengok dalam tulisan, dia tulis kan, orang-orang tersebut Houthi kan, tak, sebenarnya Houthi. Waw, tha, ya. Houthi ataupun Houthi. Kabilah Houthi ataupun Houthi ni, kabilah pelampau Syiah Zaidiyah. Mereka ni lah yang merampas tata pemerintahan Yaman
Dia berpresiden yang Presiden Yaman mencanak lari. Kan? Lari ke Saudi. Sebab sempat lari. Kalau tidak, kena bunuh dah. Kan? Lari. Lari. Lari ke Aden. Aden bawa pergi ke Saudi. Kan? Hancur lebur. Porak-peranda. Jahanam dah Yaman pada hari ini. Saya bersyukur kerana zaman saya belajar, Yaman aman damai, aman tenteram. Dan memang seronok belajar di Yaman. Zaman saya belajarlah 2001, 2006. Dan memang seronok. Dan kita rasa nak keluar jalan seorang pun selamat. Tapi hari ni, jahanam. Yaman hari ni teruk. Bom sana, bom sini. Kemudian bila Syiah pelampau ni, kabilah Houthi ni, sekarang ni Syiah Zaidiyah pun telah diresapi fahaman Imamiyah. Fahaman Syiah Tehran tu, Syiah Iran tu, Syiah Imam 12 ni, Syiah yang sesat lagi batil ni. Kenapa? Kerana Syiah Iran, Tehran menghantar bantuan senjata kepada kabilah Houthi. Kabilah Houthi. Maka dengan sebab itulah hari ini Syiah Zaidiyah pun memaki hamun sahabat. Sebab tu para ulama sebut tidak ada dah Syiah yang Islam pada hari ini. Tidak ada dah Syiah yang boleh diikuti pada hari ini. Termasuklah Syiah Zaidiyah pun kerana mereka juga telah diresapi pahaman mengkafir, melaknat, memaki hamun para sahabat. Itu dia. Itu yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Tapi kalau nak buat pembahagian, adanya Syiah Mufadalah dulu. Dalam Malaysia ni ada dua kelompok Syiah Mufadalah. Syiah yang mengihtiram sahabat-sahabat lain, menghormati sahabat-sahabat lain, dan dia tidak memaki hamun sahabat-sahabat lain, cuma dia melebihkan Ali bin Abi Talib. Kan? Antaranya Syiah Aga Khan dan juga Syiah Tayyibi Daud Buhra. Tayyibi Daud Buhra. Tu Syiah mana tuan? Syiah yang orang kata apa, pengasas shopping kompleks tu, atuk dia yang daripada India datang ke Malaysia, kan? Dia punya umur shopping kompleks tu hampir sama dengan umur kemerdekaan Malaysia. Contoh boleh tahu lah shopping kompleks mana kan. Tu Syiah tu jangan main. Kan? Tapi dia Syiah tak kacau orang. Tayyibi Daud Buhra. Buhra ni maknanya apa? Buhra ni makna pedagang. Dalam bahasa India klasik bermaksud pedagang. Bermaksud pedagang. Kan? Shopping kompleks, mengapa beli harga mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong. Tu. Tahu kan? Tak payah sebut lah kan. Cakap tu, shopping kompleks tu banyak, seluruh Malaysia ni banyak. Meninggal dah atuk dia. Atuk dia meninggal, pengasas. Anak dia kan yang nama cakap tu, anak dia tu pun dah meninggal dah. Sekarang ni dia ambil alih oleh adik-beradik dia apa? Abang dia ke adik saya pun tak tahu. Tu Syiah tu. Tapi Syiah tak kacau orang. Dan Syiah tidak menyesatkan orang. Syiah tidak mengkafir orang. Maka Syiah ni Syiah termasuk Syiah Mufadalah. Syiah yang melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan para sahabat. Kan? Shopping apa tu? Tanyakan kawan kan. Kawan tahu tu tadi ada tadi yang sebut tahu tu. Tu dia. Kan? Dia sebut tahu tu kan. Jangan tulis. Tulis pula dia. Gitulah. Tu dia. Baik, jap. Okey. Kemudian Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni, kelompok ini merupakan kelompok Syiah yang terbesar. Kelompok Syiah yang terbesar dan mempunyai pengikut yang majoriti di dunia. Rafidah berasal daripada perkataan rafdu, tolak. Rafdu, tolak. Antaranya apa? Ni lah Syiah yang kita nak bahas ni. Syiah Imamiyah. Syiah Isna Asyariyah. Kan? Syiah Ja'fariyah, Syiah Rafidah. Ada 4 nama tapi dia satu je. 4 nama tapi satu je. Dia nama dia 4 tapi dia Syiah yang sama. Satu je. Syiah ni lah yang menyesatkan sahabat, mengkafir sahabat, mengkafir isteri-isteri Rasulullah SAW, melaknat mereka. Contoh nanti saya akan buka satu ceramah. Saya akan buka nanti. Hari ni tak sempat dah pukul 10. Ada lebih 2 minit. Kita ambil masa dalam 2-3 minit untuk tutup. Nanti insyaAllah siri yang akan datang saya akan buka satu ceramah daripada Syekh yang masih berada di Iran. Hidup lagi. Setiap kali ceramah dia akan memaki hamun sahabat. Kan? Dia akan memaki hamun. La'natullah ala Abu Bakr. Ala Abi Bakr. Kan? Dapat laknat Allah ke atas Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Allahu Akbar. Kan? Lepas tu dia kata apa? Dia kata
Aina Aisyah al-an, di manakah Aisyah sekarang? Aisyah al-an finnar. Dia kata Aisyah sekarang dalam neraka. Oh, jangan main tu. Aisyah sekarang dalam neraka. Allahu Rabbi. Betul, betul. Anak-anak muda hari ni betul. Kena jaga-jaga molek. Nanti kita akan sampai pada part tanda-tanda orang itu termasuk dalam ajaran Syiah. Tanda-tanda orang tu dah menganuti Syiah. Ada 25 tanda. InsyaAllah tuan-tuan akan kita dedahkan dengan tanda tu. Tengoklah seorang-seorang anak-anak kita, keluarga kita. Kan? Ada tak ke tidak tanda tu dalam kalangan mereka. Kalau ada, cepat-cepat. Cepat-cepat kita kembalikan mereka kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi itu Syiah Rafidah, Syiah yang sesat, Syiah yang batil, yang menghina Allah Ta'ala, yang memaki hawan Allah Ta'ala, yang mengatakan para imam mereka ada Tuhan yang mentadbir bumi. Betul nak kata, betul saya kata Syiah ni sesat dah. Terkeluar daripada Islam dah. Bukan lagi Islam. Baik. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, kelompok yang terakhir adalah kelompok Syiah Batiniyah. Kelompok Syiah Batiniyah. Mereka adalah kelompok minoriti tetapi bergerak aktif di sebelah Syria ni. Syiah yang menyembah pemimpin mereka, yang menyembah imam mereka. Sebab tu, kalau tuan-tuan siapa yang ada kawan-kawan yang, kalau tuan-tuan rapat dengan rakyat, ada orang Syria yang rapat dengan tuan-tuan, yang jadi kawan tuan-tuan, yang bukan Sunni tapi Syiah. Tuan-tuan tengok di rumah dia. Minta pergi rumah dia. Di rumah dia memang ada gambar Bashar. Besar. Gambar tu menghadap kiblat. Dan dia semayang menghadap gambar tersebut. Dia akan sembah Bashar al-Assad. Dia akan sembah imam-imam mereka. Ini Syiah Batiniyah. Syiah yang teruk. Syiah yang boleh katakan dah memang terkeluar daripada Islam. Kemudian sempadan Jordan juga ada. Kemudian di Lebanon, begitu juga sekumpulan kecil di Malaysia. Antaranya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ada dalam negara kita Malaysia. Itu kelompok Syiah Batiniyah yang lagi teruk. Lagi teruk. Sampai air liur tok guru dia pun dia sedut. Air liur tok guru dia pun dia minum. Sembah kaki, cium kaki tok guru dia. Imam dia lah, imam dia. Ini Syiah yang batil. Syiah Batiniyah yang tetap ada juga dalam negara kita. Baik. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ajaran dan fahaman Syiah yang menyayang ini kita akan sambung pada siri yang akan datang, tuan-tuan. Kita akan sambung pada siri yang akan datang. Kita berhenti setakat ni pun dah lebih daripada masa yang sepatutnya. Okey, sekejap saya nak tengok soalan-soalan yang ada ni. Nasib tak suka pergi sana, mana ada murah. Mana pergi mana ni? Kemudian apa dia ni? Tu tentang bab shopping komplek ni banyak pula kan. Tu betul tu atas tu. Tu nama dah ada tu. Yang tulis tu kan. Yusri Nawati tulis tu. Tu lah kan. Tapi boleh pergi, tak ada masalah, boleh pergi. Jangan tentu boykot pula. Kan? Sebab dia tidak mengkafirkan sahabat. Dia tidak mengkafirkan sahabat. Dia sama macam kita, cuma dia lebih rali je, itu saja. Jadi boleh pergi ya. Saya sendiri pun beli lagi dekat shopping tu. Kemudian sepupu saya kahwin dengan orang Syria tapi tak balik Malaysia, duduk di Madinah. Duduk Madinah tak apa. Kan? Duduk Madinah tak apa. Jangan duduk di Syria. Kan? Tapi macam saya sebutlah, orang Syria ni 91% Sunni. 9% je Syiah. Boleh ke kita makan hasil dari tangan Syiah ni Ustaz? Macam kurma tu boleh. Tak ada masalah. Kan boleh. Cuma kalau ada kita beli kurma kan. Dekat Maidin tadi kan. Beli kurma, ada kurma daripada Iran, ada kurma daripada Madinah. Belilah daripada Madinah. Kan. Jangan beli yang daripada Iran. Kan. Gitu. Tapi kalau tak ada langsung dah, semua kurma Iran je belaka kan. Beli je lah kan. Macam mana? Tak ada masalah. Restoran dia boleh, tak ada masalah. Kan? Dia sama macam kita makan masakan yang dimasak oleh orang Cina. Oleh orang Cina. Kadang-kadang kita pergi ke hotel-hotel tu, yang masak tu bukan orang Islam pun, orang Cina. Tapi selagi mana dia mengguna bahan-bahan yang halal, tak ada masalah. Ayam yang sembelih, kan, lepas tu tak ada masak khinzir bagi semua, tak ada masalah. Orang kafir, orang Yahudi, chef-chef daripada luar-luar negara yang kafir-kafir masak, tak ada masalah, boleh makan. Selagi mana tidak mengguna barang-barang yang haram dan syubhat, tu je. Maka hasil tangan orang Syiah pun boleh makan, tak ada masalah. Air pain tu memang dah terkeluar daripada Islam dah sebenarnya tu, air pain tu. Tapi kita sebenarnya, okey, saya bagi jawapan last begitu tutup kuliah pada pagi ni. Kenapa Malaysia tidak declare Syiah ni terkeluar daripada Islam? Jawapan dia satu je.
Akta Mahkamah Syariah 1965 pindaan 1984 memperuntukkan Mahkamah Syariah hanya boleh membicara dan mendakwa orang-orang Islam sahaja. Faham Kalau Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti-mufti declare Syiah bukan Islam, mereka akan melonjak kegembiraan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lagi dah nak tangkap mereka untuk dakwa di Mahkamah Syariah. Tak boleh dah. Sebab Mahkamah Syariah, Akta Mahkamah Syariah 1965 pindaan 1984 hanya memperuntukkan memberi kebenaran kepada mahkamah hakim untuk membicarakan, mendakwa orang Islam sahaja. Jadi selagi mana Majlis Fatwa tidak kata Syiah ni terkeluar pada Islam, maka Majlis Fatwa Kerajaan Malaysia menganggap Syiah ni masih Islam, cuma sesat, maka kita boleh tangkap dia, kita boleh dakwa di Mahkamah Syariah. Tapi kalau kita kata dia bukan Islam, dia dah terkeluar pada Islam, tuan-tuan tak boleh dakwa dia, tak boleh tangkap dia. Ingat tak seorang ustazah, orang kanan ayah PIN di Terengganu, ketika dibawa ke Mahkamah Syariah Kuala Terengganu untuk didakwa, ustazah ni lepasan Azhar Mesir, apa dia kata? Dia jerit dalam mahkamah, saya bukan Islam, saya dah keluar Islam, mana boleh dakwa saya? Nampak tak? Sebab dia faham undang-undang. Orang bukan Islam tidak boleh dibicarakan dalam Mahkamah Syariah. Sebab tu Malaysia mengambil pendekatan, Majlis Fatwa mengambil pendekatan tidak declare Syiah ni terkeluar pada Islam. Sebab apa? Sebab kita boleh tangkap dakwa, tangkap dakwa di Mahkamah Syariah. Kalau declare dia terkeluar pada Islam, maka tak boleh lagi dah nak tangkap dia dan dakwa di Mahkamah Syariah. Tapi kami, pesanan daripada para mufti yang saya duduk sepentas dengan dia ketika berforum, dia kata apa? Entah golongan ustaz, agamawan, asatizah yang lain, sampaikan fahaman yang betul kepada masyarakat. Beritahu bahawa Syiah ni bukan Islam lagi dah. Batu kami, stand kami, Pertubuhan Intisyah Kebangsaan mengambil pendekatan bahawa Syiah bukan Islam. Syiah dah terkeluar daripada Islam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Itu sebab kenapa kita mengatakan bahawa Syiah, macam Ayapin memang kalau ikut dari segi logik, dari segi ajaran dia tu terkeluar pada Islam dah. Terkeluar dari Islam dah. Sampai dia mendakwa boleh naik atas langit lah. Dia yang mencipta agama-agama samawi. Dia dah macam Tuhan tu. Memang syirik dah, memang keluar pada Islam dah. Tapi tak boleh declare dia terkeluar pada Islam. Kalau tidak, Ayapin akan bebas. Macam tu saja. Kena declare dia Islam tapi sesat. Maka bolehlah didakwa di Mahkamah Syariah. Itu sebabnya. Itu dia tuan-tuan. Okey, banyak sangat soalan ni. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Tak ada apa-apa pun soalan-soalan lain. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum Ustaz Sofah ni. Aku nak tanya Ustaz lah, tak apa soalan tu kita jawab di esok ke atau lusa. Esok Ustaz free tak? Kita buat 2 jam esok Ustaz. 11 sampai 1. Pukul apa? 11 pagi sampai 1. 11 sampai 1. 11, 2 jam. Boleh. Boleh Ustaz. Bukan, sebab pukul 12.50 saya nak pergi ambil anak sekolah. Tak apalah, 12.50 Ustaz keluar lah, masuklah pukul 11. Okey, saya masuk pukul 11 sampai 12.30 kot. Boleh insyaAllah. Sejam ni sikit sangat, tak sempat Ustaz, sikit sangat. Betul memang boleh. Ya betul, saya setuju Ustaz. Sikit sangat Ustaz, rasa macam banyak sangat nak tanya kan. Tapi itulah masa tidak mengizinkan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz yang agak sudi bersama-sama kami lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Muhammad Farah Rafizal. Dan terima kasih atas pencerahan yang cukup jelas dan terperinci. Semoga ianya memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan semoga kita tidak tergolong orang-orang yang sesat. Dan barang siapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan baginya ke syurga insya-Allah. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari pihak pengusaha juga mengucapkan terima kasih kepada pelajar dan semoga dimurahkan rezeki lagi dan semoga tajuk ini membawa bekalan yang indah menuju di akhirat kelak. Dan sebentar lagi kita akan lagi bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Nasim untuk slot akidah ya. Sebentar lagi, dalam 10 minit saja lagi. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu lah Ustaz majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Tutup mic. Baik, okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz dan jumpa bagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.